A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa dzakkirni ma nusitu, amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengurusi Masjid Nurul Jannah, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, para habaib, tuan-tuan guru, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, dengan kesihatan yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama hadir ke masjid ini untuk sama-sama solat maghrib berjemaah. Seterusnya sama-sama diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan demikian Allah memberikan keberkatan dalam kehidupan kita, Allah memudahkan segala urusan kita, Allah memberikan ketenangan kepada kita, dan seterusnya Allah memberikan kebahagiaan kepada kita hidup di dunia sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti. Moga-moga sedikit sebanyak kehadiran kita ini Allah mengira dengan penuh kebajikan, dinilai dengan nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat, hadirin hadirat yang kasih sekalian, pada malam ini kita sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Mabahis fi Ulumil Quran, iaitu diterjemahkan cara mudah memahami Al-Quran yang mengandungi kaedah-kaedah asas untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran sepanjang zaman. Karya seorang ulama Mesir yang bernama Syekh Manna Khalil Al-Qattan, kemudian diterbitkan oleh Pustaka Jiwa dalam bahasa Melayu. Kita pengajian kita yang lalu ialah pada tarikh 9 hari bulan 10, 9 hari bulan 10 tahun 2022. Kita berhenti pada muka surat 28. Dan pengajian kita yang terakhir ialah kita membicarakan tentang sifat-sifat Al-Quran. Sebelum itu nama-nama Al-Quran, kemudian kita masuk kepada sifat-sifat Al-Quran. Ada 12 sifat yang telah kita bicarakan. InsyaAllah pada malam ini kita sambung. Kita berada pada muka surat 28, dan tajuk pada malam ini ialah perbezaan antara Al-Quran, hadis Qudusi dan juga hadis Nabawi. So pengarang dalam bab 2 ni, dia mulakan dengan muqaddimah, memberikan kita penerangan tentang peranan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian peranan Jibril alaihi salam, apa kaitan Jibril dengan Nabi, apa peranan Jibril membawa wahyu, yang nama wahyu itu ialah Al-Quran, bagaimana diturunkan kepada Nabi, kepercayaan yang diletakkan kepada Nabi, kepada Jibril yang Ruhul Amin, kita bahaskan. Kemudian dia pergi kepada definisi, mengajar, memberi kita faham ta'arif Al-Quran itu apa, kalamullah al-munazzal ala Muhammad al-muta'abbad bitilawati. Kemudian dia ceritakan pada kita bagaimana, apakah dia nama-nama Al-Quran. Kemudian dia ceritakan pada kita sifat-sifat Al-Quran itu bagaimana. Secara asas ni kita kenal, itulah dia dinamakan Al-Quran. Kemudian pengarang Syekh Manna Khalil Al-Qattan dibawakan kepada kita tajuk pada malam ini. Bila kita dah kenal Quran itu, kita kena kenal pula apa bezanya di antara Quran ini dengan hadis, yang disebut sebagai hadis Qudusi, yang disebut sebagai hadis Nabawi. Ada beberapa jenis supaya kita tidak keliru, tidak merasa di sana ada sesuatu waham yang menyebabkan kita kurang jelas di antara Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadis tu ada spek-spek dia, ada bentuk-bentuk dia. Quran itu kita dah nampak ada takrif dia sedikit sebanyak.
Jadi insya-Allah pada malam ini kita masuk tajuk itu. Perbezaan antara Al-Quran, hadis Qudusi dan hadis Nabawi. Kata pengarang, dia kata, ta'rif Al-Quran telah dipaparkan di halaman sebelumnya. Untuk mengetahui perbezaan antara ta'rif Al-Quran, hadis Qudusi dan hadis Nabawi, maka di sini kita akan dedahkan dua ta'rif hadis tersebut. Dia kata, so hadis tu pengarang dipecahkan kepada dua. Hadis disebut sebagai hadis Qudusi, apa disebut sebagai hadis Nabawi. Okey, dia pergi kepada yang disebut yang pertama ialah hadis Nabawi. Hadis Nabawi, hadis secara bahasa bermakna lawan daripada lama, iaitu baru. Hadis tu maksud dia baru, lawan kepada lama. Lama lawan dia baru. Jadi baru tu maksud hadis. Hadis bermakna baru. Kata. Yang dimaksud dengan hadis secara am ialah itu di sudut bahasa tadi. Bahasa, di sudut bahasa, di sudut terminologi, linguistik dia. Kalau hadis tu makna dia ialah baru. Yang baru, bukan yang lama. Lawan kepada benda yang lama. Itu di sudut bahasa. Yang dimaksudkan dengan hadis secara am ialah secara umum hadis tu apa dia? Setiap kata-kata yang diucap dan dicatat, diucap satu, kemudian dicatat serta disampaikan oleh manusia, sama ada kata-kata itu diperolehi melalui pendengaran atau wahyu apabila dalam keadaan terjaga ataupun tidur. Tengok dia minta takrif tu. Satu, dia kata yang dimasukkan hadis secara am ialah setiap kata-kata yang diucap, yang dicatat, disampaikan oleh manusia. Disampaikan oleh manusia. Sama ada diperolehi melalui pendengaran ataupun wahyu. Dan bentuk pendengaran ataupun bentuk wahyu. Kita akan masuk tajuk wahyu nanti. Apabila dalam keadaan sama ada sedar ataupun dalam keadaan tidur. Dalam pengertian ini, Al-Quran juga boleh disebut sebagai hadis. Kalau kita tengok, ini disebutkan, mula dia bagikan hadis tu secara bahasa. Kemudian dia pergi secara am, secara umum dulu. Hadis tu apa maksud dia. So, luas kerangkanya. Jadi kata pengarang, dalam pengertian ini, Al-Quran juga boleh disebut sebagai hadis. Kalau kita tengok, takrif hadis tu secara am, jadi Quran ni seolah-olah dia tu sebahagian daripada hadis. Pengarang dibawakan ayat surah An-Nisa ayat 87. Wa man asdaqu minallahi haditha. Dan siapakah pula yang lebih benar perkataan hadisnya daripada Allah. Daripada Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa dia menggambarkan bahawa kata-kata Allah tu, Allah punya kata-kata tu, wahyu daripada Allah tu sebagai hadis. Ini dalil dia bawakan. Wa man asdaqu minallahi haditha. So hadis tu secara umum, umum juga Quran itu sebahagian daripada hadis. Dia pergi kepada umum. Kemudian demikian juga apa yang berlaku terhadap seseorang apabila tidurnya. Dibawakan dalil dekat sini surah Yusuf ayat 101. Ini dia bagi kita takrif secara umum dulu. Belum pergi kepada hadis Nabawi, bagi nampak secara umum dulu. Dia bawakan ayat sini. Satu tadi dia kata Quran itu. Yang kemudian dia kata demikian juga apa yang berlaku terhadap seseorang apabila dia tidur. Ini berlaku dalam surah Yusuf ayat 101. Allah Ta'ala berfirman, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadith fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Surah Yusuf ayat 101. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah mengurniakan daku sebahagian daripada kekuasaan pemerintahan dan mengajarku sebahagian daripada ilmu tafsiran mimpi. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Mengajarkanku sebahagian daripada ilmu tafsiran mimpi. Dia kata. Tengok, ta'wilil ahadith. Dia sebut situ ilmu tafsiran mimpi. Dia kata, wahai Tuhanku, wahai Tuhan yang menciptakan langit
dan bumi engkau penguasa dan pelindungku di dunia dan di akhirat. Sempurnakanlah ajalku apabila mati dalam keadaan Islam, dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang saleh. Tu. Dekat ayat ni ada disebut perkataan min ta'wilil ahadith. Tu yang mana terhadap seseorang apabila tidurnya. Ini berlaku kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Adapun secara istilah, tu tadi secara umum. Dia pergi pula takrif hadis ni secara istilah. Takrif hadis adalah apa sahaja. Tadi yang ni dia kata hadis secara am ialah setiap kata-kata yang diucap, maksudnya merujuk kepada manusia, diucap, dicatat, disampaikan oleh manusia secara umum. Kemudian dia pergi sini takrif secara istilah. Secara istilah baru dia katakan hadis adalah apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi. Ni dari segi istilah hadis ni. Apa yang disandarkan kepada Nabi, sama ada berupa perkataan, perbuatan, takrir, iaitu persetujuan Nabi terhadap sesuatu perbuatan atau ucapan yang datang daripada sahabat, ataupun sifatnya. So ada berapa poin dekat situ kalau kita tengok takrif hadis dari sudut istilah. Apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi, sama ada berupa perbuatan Nabi, perkataan Nabi, takrir ni Nabi diam, Nabi setuju, diam je Nabi kan, iaitu persetujuan Nabi terhadap sesuatu perbuatan. Takrir ni ada dua. Satu, takrir perbuatan, persetujuan Nabi terhadap suatu perbuatan ataupun ucapan yang datang daripada sahabat. Kita boleh pecah tu, dah ada 4. Ataupun sifat Nabi. So dia ada 5 poin dekat situ apabila kita katakan hadis dari sudut takrif istilah. Perkataan, perbuatan, takrir Nabi dari sudut ucapan sahabat dan juga sifat. Maka 5 poin ini merujuk takrif hadis dari sudut istilah, dia kata. Yang berupa perkataan, pengarang dia bawakan contoh. Yang berupa perkataan iaitu seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini biasalah kita dengar, dia kata. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkataan Nabi sendiri dia kata, sesungguhnya sahnya amal itu apabila disertai dengan niat, dan setiap perbuatan seseorang itu tergantung pada apa yang dia niatkan. Dari hadis yang panjang dalam riwayat Bukhari daripada Umar Al-Khattab, dia ambil sikit potongan hadis daripada hadis Umar Al-Khattab, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi hadis ni perkataan Nabi sebut. Ini bentuk yang pertama, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bentuk hadis, perkataan. Kemudian yang kedua, kata pengarang, yang bentuk perbuatan ialah seperti yang beliau ajarkan kepada para sahabat tentang tata cara salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Kamu sembahyanglah sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang. Hadis riwayat Bukhari. Ini dari sudut perbuatan Nabi. Jadi perbuatan Nabi itu, solat tu satu bentuk hadis. Sebab dia adalah perbuatan. Kata pengarang dekat sini juga mengenai tata cara ibadah haji. Itu dalam solat ada juga hadis tentang haji. Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah daripadaku manasik hajimu. Sebab haji ni, haji umrah di jenis ibadat yang perlukan pergerakan. Jadi tak banyak baca, sebut tak ada sangat, perlukan tenaga. Jadi kena ambil tu dari bentuk perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim dan juga Ahmad dan Nasa'i. Kemudian itu yang kedua. Dia bawa pula yang ketiga. Kata pengarang, sedangkan yang berupa persetujuan. Persetujuan ni apa tadi? Takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah seperti beliau menyetujui suatu perkara yang dilakukan oleh seorang sahabat. Seorang sahabat dia buat sesuatu pekerjaan, Nabi dia diam. Jadi takrir Nabi itu bersetuju. Sama ada perkataan
ataupun perbuatan. Maksudnya sahabat cakap begini, Nabi diam aja, Nabi tak komen, kan? Jadi maksudnya situ ada takrir Nabi setuju. Dia as-sukut alamat redha. Sukut, diam Nabi tu Nabi redha. Maksud Nabi setuju, Nabi diam, Nabi tak komen. Sama ada perkataan yang disebut dikeluarkan oleh sahabat ataupun perbuatan. Sahabat buat begini, Nabi tengok aja, Nabi tak komen. Itu juga merupakan takrir. Dia menjadi bentuk hadis yang keempat tadi. So dia ada perkataan, dia ada perbuatan. So dia pergi 3 dengan 4 dekat situ. Dilakukan di hadapannya ataupun tidak. So dia ada ayat dekat sini. Sama ada dilakukan di hadapannya ataupun tidak. Jadi perkataan ataupun perbuatan itu sama ada depan Nabi buat. Seorang sahabat, contoh Nabi duduk, ada sahabat berkata begini, okey. Nabi tak komen. Okey, itu takrir. Kemudian ada juga Nabi duduk tengok sahabat buat begini, Nabi tengok. Maka itu juga takrir. Itu bentuk yang di hadapan. Kemudian kata pengarang, dia kata sama ada di hadapan ataupun tidak, ataupun bukan di hadapan Nabi. Maksudnya Nabi dapat cerita daripada sahabat. Seorang sahabat dia cerita, si Polan ni sahabat ni buat begini. Nabi diam aja, Nabi tak komen. Itu juga takrir. Ataupun sahabat kata sahabat ni, dia kata sahabat yang ini dia bercakap begini. Nabi pun diam, Nabi tak komen. Tapi bukan di hadapan Nabi. Nabi dapat cerita itu. Itu bukan apa. Itu juga bentuk hadis. Kalau kita pecah takrir dekat sini, dah ada pada 4. Yang di hadapan Nabi 2, yang tidak di hadapan Nabi 2, dah ada 4 dah, itu kita pecah. Bentuk-bentuk hadis. Kemudian kata pengarang, bentuk lain daripada takrirnya seperti dalam sebuah riwayat. Nabi SAW mengutus orang dalam suatu peperangan. Orang itu membaca suatu bacaan dalam salat yang diakhiri dengan Qul huwallahu ahad. Orang itu membaca suatu bacaan dalam salat yang diakhiri dengan Qul huwallahu ahad. Setelah pulang, mereka menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu kata Nabi, tanyakan kepadanya mengapa dia berbuat demikian. Nabi kata, mereka pun menanyakan orang itu, dan orang itu menjawab, kalimat itu adalah sifat Allah dan aku senang membacanya. Coba tengok, perbuatan sahabat bukan di depan Nabi. Maka jawab Nabi SAW, akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Apa yang Nabi jawab? Nabi kata, ceritakan kepadanya, khabarkan kepadanya bahawa Allah mencintainya, Allah menyukai. Sebab apa? Sebab kalimah Qul huwallahu ahad itu dia satu kalimat yang menceritakan tentang sifat Allah. Qul huwallahu ahad, ceritakanlah ayat tauhid, Allah itu satu. Itu Qul huwallahu ahad. Jadi huwa tu Allah lah, bukan huwa yang lain pula. Huwa kat sini Allah masuk di sini. So kabarkan kepadanya bahawa Allah suka. Itu tidak berlaku di hadapan Nabi. Tapi orang lain datang, Nabi suruh tanya sebab apa dia buat gitu. Kemudian bila dijawab itu, datang wahyu. Nabi dapat wahyu, Nabi sampaikan Allah suka dengan dia. Okey, itu bentuk yang dia bawa. Contoh okey. Habis itu kalau kita pecah ada 4 dari sudut takrir situ, kita boleh nampak. Kemudian ada pun yang berbentuk sifat. 3, 4, kemudian yang kelima lah. Yang kelima ni tadi, ada pun yang berbentuk sifat seperti yang diriwayatkan bahawa Nabi SAW itu selalu bermuka cerah, berbudi bahasa halus dan lembut, tidak keras dan tidak pula kasar, tidak suka memekik keras, tidak pula berbicara kotor dan tidak juga suka mencela. Ini sifat Nabi SAW. Jadi sifat Nabi ini adalah sebahagian daripada hadis, yang mana sifat Nabi ini akan dinukilkan oleh para sahabat. Sahabat dia cerita Nabi macam ni rupa dia, hidung dia, telinga dia, perangai dia, akhlak dia bagaimana. Itu merupakan sebahagian daripada hadis. Okey, habis. Itu dia berikan takrif. So dia pergi kepada takrif secara bahasa, takrif hadis secara am, dan takrif hadis secara
istilah. Okey, kita masuk tajuk bawah tu. Hadis qudsi. Baru dia pecah kepada hadis qudsi dulu. Kata pengarang, kita telah mengetahui makna hadis secara bahasa. Sekarang kita akan berbicara tentang hadis qudsi. Perkataan qudsi dinisbahkan kepada kata quds. Qudsun. Quds ni maksud dia apa? Kesucian, kudus. Baitul Maqdis kan, rumah yang suci. Qudsun, kesucian. Penyandaran ini menunjukkan rasa hormat akan kebesaran dan kesuciannya. Jadi dinisbahkan hadis tu kepada qudsi sebab nak menunjukkan rasa hormat dan kebesaran juga kesuciannya. Sebab hadis qudsi ni dia akan merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia nisbahkan kepada Allah. Ada sifat kudus di itu, kesucian. Kata itu sendiri menunjukkan makna bersih dan suci secara bahasa. Kalau kita tengok di sudut bahasa, dia akan memberi maksud bersih dan juga suci. Itu kalau kita pergi dari sudut bahasa. Maka kata takdis, ni Arab ni bila dia beri kita takrif ni, dia akan pecah lah satu. Dia kata Alhamdulillah. Maka kata takdis bererti mensucikan Allah. Kalau tadi hadis qudsi, kalau dia datang pula perkataan takdis, dia punya wazan, dia punya sorof. Kalau Arab ni dia ada nama dia sorof, di sudut grammar dia tu ada sorof, wazan, timbangan yang keluar daripada perkataan quds tu, macam pukul, memukul, dipukul, kena pukul kan, gitulah dia bagi kita faham dulu. Maka kata takdis, kalau perkataan takdis, dia bererti mensucikan Allah. Takdis sama dengan tathir. Dibawa kata takdis, diberikan pengarang bawakan perkataan lain yang similar, yang sama maksud. Kalau selain daripada takdis, ada juga perkataan tathir ataupun taqaddasa, sama dengan tatahara. Maksudnya takdis ada juga perkataan lain, maksud dia tathir. Tathir tu suci, bersih. Kita taharah kan, bab taharah kan, bab taharah bab bersuci. Tathir, tathir ataupun takdis. Atau dia pergi kepada taqaddasa, sama juga dengan maksud tatahara. Ni dia sudut dia, timbangan dia lah, yang bermaksud suci dan juga bersih. Seperti kata-kata malaikat kepada Allah dalam satu dialog yang dilukiskan oleh Al-Quran. So ada perkataan ini dinukilkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 37, Allah Ta'ala berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Perkataan situ, wa nuqaddisu lak. Wa nuqaddisu lak ni apa maksud dia? Dan mensucikannya. Kita tengok dia terjemahan dia. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. So perkataan mensucikanmu itu wa nuqaddisulak. Ada perkataan takdis dekat situ dalam Al-Quran. Jadi Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jadi pengarang bawakan ayat ini nak menunjukkan perkataan hadis qudsi itu, perkataan Al-Quds tu, qudsi itu ada dalam Al-Quran, merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Kita tengoklah mana-mana disiplin ilmu, nama ilmu itu sendiri dia akan ambil daripada kalimah-kalimah dalam Al-Quran. Orang belajar akidah, orang belajar fiqh kan, Al-Quran, belajar qiraat kan. Semua perkataan tu biasanya yang pertama ulama dia akan ambil daripada Al-Quran. Semua disiplin ilmu macam ni dia ambil. Bila dia kata hadis qudsi, surat beranak dia ada pada Al-Baqarah ayat 30. Gitu yakni kami mensucikan diri keranamu. Okey. Kemudian kata pengarang, hadis qudsi secara istilah itu di sudut bahasa tadi. Dia pergi pula. Hadis qudsi ni secara istilah ialah
suatu hadis yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi secara istilah ialah suatu hadis yang dibawalah, mungkin ada tertinggal itu jatuh ya, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disandarkan kepada Allah. Hadis qudsi secara istilah apa dia? Sesuatu hadis yang disebut, jatuh perkataan tu, saya tadi perkataan tu, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi disandarkan kepada Allah, sebab dia ada quds tu suci. Maksudnya hadis qudsi ini sesuatu yang Nabi lafazkan, Nabi sebut, yang Nabi sebut tetapi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara dia bentuk sandar tu, kita tengok. Maksudnya Nabi meriwayatkannya bahawa dia adalah kalam Allah. Okey. Rasul di sini menjadi perawi, iaitu penyampai kalam Allah ini, tetapi redaksi lafaznya daripada Nabi langsung. Jika seseorang meriwayatkan satu hadis qudsi, dia bererti meriwayatkannya daripada Rasulullah yang disandarkan kepada Allah. Apa di hadis qudsi ini? Hadis qudsi ini Nabi itu sebagai periwayat. Nabi itu hanya meriwayatkan aja, menyampaikan aja kalam Allah itu. Sedangkan redaksi lafaznya daripada Nabi. Teks tu, matan, sebutan hadis itu, teks hadis tu daripada Nabi, tapi dia punya makna dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk dia, asasnya dia bagi kita nampak hadis qudsi. Mudah kita nak faham hadis qudsi ni, Nabi sebut tapi makna daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada beberapa bentuk, dia nak terang dekat kita sini, dia kata. Okey, dia kata, jika seseorang meriwayatkan satu hadis qudsi, dia bererti meriwayatkan daripada Rasulullah yang disandarkan kepada Allah. Maksudnya kata-kata Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, tetapi dilafazkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata Nabi, dengan bahasa Nabi. Dia kalau Allah punya bahasa, dia tak jadi hadis qudsi, dia akan jadi Quran. Tu kan jadi kalamullah. Kalamullah tu dia sudut lafaz dan maknanya daripada Allah. Hadis qudsi ini lafaznya daripada Nabi, maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bawa kasih contoh. Pertama dia kata Rasulullah mengatakan mengenai apa yang diriwayatkannya daripada Tuhan. Maksudnya dalam teks ucapan Nabi itu, Nabi kata ini adalah daripada Allah. Qala Allahu ta'ala bla 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 bla. Berkata Allah begini bla bla bla. Jadi Nabi itu meriwayatkan. Itu satu dia kata. Kemudian yang kedua, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, atau berfirman Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh jumpa dalam teks hadis tu perkataan memang tertulis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lepas tu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ataupun Allah Subhanahu wa taala berfirmannya Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan dalam teks itu, Allah berfirman, yaqulullahu taala, qala Allahu taala. Jadi kita boleh trace, bila kita tengok teks tu, oh ini Allah yang berkata, tapi dengan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang kedua dan yang ketiga dia bawa sinilah. Satu, Rasulullah mengatakan mengenai apa yang diriwayatkan daripada Tuhan. Satu. Kedua, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu yang kedua. Yang ketiga, berfirmannya Allah Subhanahu wa taala. So ada tiga bentuk yang pengarang bawa untuk kita kenal yang dikatakan sebagai hadis qudsi. Okey, dia bawakan sini contoh pertama. Contoh pertama ialah dia bawakan hadis dikeluarkan oleh Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wajal, yadullahi mala la yughidhuha nafaqatun sahaullahi laili wan nahari, akhrajahu Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenai apa yang diriwayatkannya daripada Tuhannya azza wajal. Ini ayat, dia buat contoh yang pertama. Tengok dia punya ayat tu, mengenai apa yang diriwayatkannya daripada Tuhannya azza wajalla. Maksudnya dalam hadis tu ada perkataan itu.
Jadi lepas itu baru teks itu keluar. Maksudnya dengan lafaz Nabi. Nabi kata tangan Allah itu penuh. Mana Nabi tahu? Nabi mana tahu? Dia tak tahu. Maksudnya teks ini maknanya daripada Allah. Nabi sebut tangan Allah itu penuh, tidak dikurangi oleh nafkah, baik di waktu malam ataupun siang hari. Hadis ni hadis Bukhari ni, Sahih Bukhari. Hadis sahih. Hadis kursi dalam Sahih Bukhari. Jadi ada perkataan dalam hadis tu apa yang diriwayatkannya, maksudnya yang Nabi riwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla. Apa lafaz dia? Nabi keluarkan lafaznya. Nabi kata tangan Allah itu penuh, tidak dikurangi oleh nafkah, baik di waktu malam ataupun siang hari. Ini satu bentuk. Jadi ayat tu kita tahu maksudnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh yang pertama. Kemudian dia bawakan contoh yang kedua, hadis Bukhari dan Muslim juga. Dia kata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhu, akhrajahu Bukhari wa Muslim. Tengok dalam teks hadis tu ada perkataan baris yang kedua, dia kata qala yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berkata, telah berfirman. Tu dalam teks hadis tu kita boleh tengok, ada perkataan Allah Subhanahu wa taala berkata. Tengok terjemahan dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. So kita garis bawahkan perkataan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu dalil daripada teks hadis yang menunjukkan hadis tu adalah hadis kursi. Jadi bila disebut ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, lepas tu memang kalam Allah dengan lafaz Nabi. Dia kata apa? Aku seperti apa yang menjadi sangkaan hamba-Ku terhadapku. Dia kata ana inda dhanni abdi bi. Aku ni, kata Allah, sebagaimana zan hamba terhadap aku, sangkaan hamba terhadap aku bagaimana. Kata Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz Nabi. Maksudnya apa sangkaan kita terhadap Allah, begitulah sebenarnya Allah itu. Gitu. Kalau kita ni sangka Allah tu baik, begini benda baik, maka Allah Taala tu akan berikan kebaikan kepada kita. Tapi kalau kita ni buruk sangka pada Allah, inilah aku susah hidup ni, Allah Taala punya pasal ni, aku miskin, Allah Taala kerja susah ini, kerja gini, Allah Taala jadikan aku kurang begini, Allah Taala buat aku gini sebab Allah Taala. Tengok zon kita tu, kita punya zan, sangka kita pada Allah tu buruk, sangka kita pada Allah, itulah yang Allah Taala akan beri pada kita. Itu kata ana ala zanni abdi bi, aku ni sebagaimana sangkaan kamu terhadap aku, kata Allah. Jadi kita kena bersangka baik dengan Allah. Bila sangka baik, Allah Taala akan beri yang baik pada kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku, kata Allah, bersama dengan hamba aku apabila dia mengingati aku. Kita zikir ingat Allah, apa amalan kita buat ingat Allah, Allah akan ingat kita. Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, dan sekiranya dia mengingati aku dalam dirinya, maka zakartuhu fi nafsi, aku akan mengingati dia dalam diri aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in zakarani fi mala zakartuhu fi malin khairum minhu, dan sekiranya dan bila dia menyebutku di tengah-tengah orang ramai, maka aku pun menyebutnya di tengah-tengah orang ramai yang lebih baik daripada itu. Kalau kita sebut Allah seorang-seorang, Allah Ta'ala akan sebut kita seorang. Kalau kita sebut Allah ni dalam keadaan yang ramai orang dengar sebut nama Allah, Allah Ta'ala akan sebut kita ni dalam kalangan malaikat yang lagi ramai. Tengok zon Allah tu berdasarkan zon kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. So ini dikeluarkan oleh hadis Bukhari dan Muslim. Apa kita nak faham sini? Hadis ni perkataan tadi, yaqulullahu taala. So tag dekat situ kita garis bawah kan, menampakkan bahawa kata-kata Allah Subhanahu wa taala, lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia ada beberapa bentuk redaksi tadi. Yarwi an Rabbi azza wa jalla, itu yang pertama. Yang kedua, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala
berfirman. Habis tajuk berkaitan, kita nak kenal hadis kursi itu bentuk dia, redaksi. Kemudian dia pergi tajuk dekat sini, perbezaan Al-Quran dengan hadis kursi. Dia buatkan satu-satu. Mula-mula dia buatkan perbezaan Al-Quran dengan hadis kursi. Dia kata ada beberapa perbezaan antara Al-Quran dengan hadis kursi, dan yang terpenting ialah, kata pengarang, yang pertama, Al-Quran Al-Karim adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaznya. Dengan lafaz. Al-Quran wahyu kepada Rasulullah dengan lafaz. Lafaz tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya orang Arab dicabar. Yang mana lafaz Al-Quran itu Allah cabar orang Arab buat lafaz sebagaimana lafaz Nabi, sebagaimana lafaz ayat-ayat Al-Quran tu. Allah cabar. Orang kafir, orang jahiliah, kau boleh buat sebagaimana lafaz teks Al-Quran tu. Allah cabar, buat macam teks Allah. Hadis kursi dia tak ada. Nabi tak pernah cabar. Nabi tak pernah cabar orang kafir. Kalau kamu hebat, cuba cabar, cuba buat teks macam mana teks yang aku buat. Hadis kursi tak ada. Kan? Tapi kalau Quran tu lafaznya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya orang Arab dicabar, tetapi mereka tidak mampu membuat yang serupa dengan Quran itu. Sebelum ni kita dah sebut Quran itu dia Allah cabar suruh buat satu surah, satu ayat, surah pendek. Orang Arab yang hebat memang tak mampu buat. Dia katakan ni mampu membuat yang serupa dengan Quran itu, atau 10 surah yang serupa, atau bahkan satu surah sekalipun. Cabaran itu tetap berlaku kerana Quran merupakan mukjizat abadi sehingga hari kiamat. Cabaran Allah cabar tu bermula pada zaman Nabi Muhammad. Quran itu diturunkan sampai hari ini. Sampai hari kiamat, cabaran tu tetap terus berjalan. Sebagai bukti lafaz itu merupakan kalamullah. Dan lafaz tu tidak boleh ditandingi dengan mana-mana hebat sekalipun. Kalau zaman Nabi itu memang orang Arab jahiliah memang hebat dari sudut syairnya, puisinya, prosanya, memang hebat bahasa. Tapi orang Arab tak mampu untuk tanding. Sampai hari ini, mana-mana ada orang boleh tanding, memang Allah buka cabaran tu. Tak ada orang pun boleh tanding lafaz Al-Quran. Cabaran itu tetap berlaku kerana Quran merupakan mukjizat abadi sehingga hari kiamat. Kita bila laluan tu azan.
Muslimin muslimat hadirin hadirat ni kasih sekalian ya. Kita sambung sikit lagi, kita habiskan tajuk ni, perbezaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Dikatakan yang pertama tadi, Al-Quran itu lafaznya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berbeza dengan hadis qudsi. Dia bawa dekat sini ujung ayat tu, dia kata adapun hadis qudsi tidak untuk mencabar dan tidak pula berfungsi sebagai mukjizat. Sudut lafaz dia satu. Kemudian hadis qudsi tidak tak mencabar dan tidak pula berfungsi sebagai mukjizat. Quran dia mukjizat. Lafaz dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia mencabar. Hadis qudsi tidak. Itu beza. Yang pertama dibawa. Yang kedua, Al-Quran Al-Karim hanya disandarkan kepada Allah semata-mata. Istilah yang digunakan biasanya Allah Ta'ala telah berfirman. Adapun hadis qudsi seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, kadang-kadang diriwayatkan dengan disandarkan kepada Allah. Penyandaran tersebut bersifat nisbah insya'i yang diada-ada, maksudnya dicipta, bukan original. Maksudnya dinisbahkan, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman begini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala berkata begini. Jadi insya'i dia dibuat begitu. Di sini juga menggunakan perkataan Allah telah berfirman atau Allah berfirman. Terkadang juga diriwayatkan dengan disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi penyandarannya bersifat nisbah ikhbar, pengkhabaran. Kerana Nabi yang mengkhabarkan hadis itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini dikatakan Rasulullah mengatakan mengenai apa yang diriwayatkan daripada Tuhannya. Itu jenis bentuk yang pertama. Allah SWT menceritakan begini. Dia tak ada perkataan Allah berfirman, firman Allah, tapi Allah begini. Maksudnya cerita tu kita tahu, bahawa Nabi tak tahu benda tu, melainkan Allah bagi tahu. Itu yang sebut nisbah ikhbar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata pengarang, seluruh isi dari Al-Quran dicatat secara mutawatir. Kalau Quran, konten Quran tu mutawatir. Mutawatir maksudnya kita tak boleh nak pertikai. Mutawatir ini periwayatan dia, catatan Quran tu daripada zaman Nabi, sahabat, tabi'in sampai kepada kita. Dia tidak berlaku penipuan. Ramai orang yang menyalin, yang menghafal, yang mengingat Quran. Setiap generasi itu ramai. Mustahil mereka ini beramai-ramai cipta ayat baru mendustakan Quran. Sebab Nabi sendiri, dulu kita dah bincang pada awal, Nabi larang tulis lain daripada Al-Quran. Itu mula-mula bab yang pertama tu kita bincang. Nabi dia larang tulis Quran aja, hadis jangan tulis, peringkat mula. Jadi itu menunjukkan bahawa Quran itu memang mutawatir, sehingga kepastiannya sudah mutlak, qat'i subut. Maksudnya pastinya Quran itu secara mutlak dah, qat'i subut, memang yakin sungguh-sungguh yakin. Sabitnya itu secara putus, qat'i, tak confuse lagi dah. Kata Masjid Nurul Jannah kat sinilah kan, jangan duduk sana. Masjid Syarif kat sana, tak confuse. Sana kata Masjid Nurul Jannah, tak, kita qat'i subut kan, memang kita yakin betul sebab kita orang sini. Begitulah keyakinan, qat'i subut. Sedang hadis-hadis qudsi sebahagian besar memiliki darjat khabar ahad. Dia kata kalau hadis qudsi ini kebanyakannya berada pada khabar ahad. Dia bukan mutawatir. Mutawatir itu ramai yang meriwayatkan, tapi khabar ahad ni dia satu. Sehingga kepastiannya masih merupakan dugaan zannis subut. Dia bersifat zan, yang tidak, bukan qat'i subut, bukan putus, bersifat sangkaan. Kepastiannya itu, kesabitannya itu bersifat zan. So tak boleh compare dengan yang Quran tadi mutawatir. Yang ni dia bersifat khabar ahad sebahagiannya. Boleh jadi hadis qudsi itu juga ada juga hadis qudsi yang sahih, dan terkadang hadis qudsi itu ada hasan, dan terkadang pula ada hadis qudsi yang sifatnya dhaif. Berbeza Quran ni memang mutawatir. Tak ada kita confuse dengan lafaz-lafaz Quran. Cuma dia sudut bentuk sebutan itu ada qiraat lah, wajah-wajah yang berbeza. Itu yang ketiga. Yang keempat, Al-Quran Al-Karim daripada Allah, sama ada lafaz maupun maknanya. So Quran lafaz, makna daripada Allah, itulah wahyu, kata pengarang. Adapun hadis qudsi, maknanya sahaja daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sedangkan lafaz, redaksi, dia punya teksnya itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis qudusi wahyu dalam maknanya, bukan dalam lafaz. Makna hadis qudusi itu daripada Allah, lafaz tidak. Oleh sebab itu menurut sebahagian besar ahli hadis, tidak mengapa meriwayatkan hadis qudusi dengan maknanya sahaja. Kalau kita nak meriwayatkan hadis qudusi ni dengan maknanya sahaja boleh, mengikut sebahagian daripada ahli hadis. Berbeza dengan Quran. Quran, tuan-tuan, kalau kita nak riwayatkan, kita tak boleh ambil makna aja. Salah. Kalau kita kat Malaysia ni, saya terlibat dengan Lajnah Tasihih Al-Quran, Kementerian Dalam Negeri, kita ada GP, garis panduan. Tuan, untuk teks yang diterbitkan dekat Malaysia ini, untuk orang baca, untuk dijual, untuk diedar, mana-mana syarikat, orang tu contohnya dia keluarkan satu bentuk terjemahan Al-Quran, dia terjemah je, tak ada teks. Salah. Salah, tak boleh. Dari sudut hukum dia tak boleh. Hadis pun, hadis qudusi ni pun ada ulama berbeza pandangan. Quran memang tak boleh, memang tidak boleh diterbitkan. Kalau ada tu dia lubang tikus lah, mana-mana dia lalu. Quran dia kena ada teks Quran, sebab terjemahan dia tidak mewakili ayat Al-Quran. Sebab terjemahan dia tak boleh memberi maksud yang tepat tentang teks Al-Quran. Walaupun kita tak faham dia bahasa Arab, kita kena ada teks Al-Quran itu, kaedah dia. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang terakhir, dia kata membaca Al-Quran merupakan ibadah. Kerana itu ia dibaca di dalam salat. Quran ni dibaca, faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Itu dalil dia, surah Muzammil ayat 20. So nilai ibadah membaca Al-Quran juga terdapat dalam hadis. Ada hadis Nabi sebut, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Barang siapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, dia akan memperolehi satu kebaikan. Ini kelebihan dia. Dan kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. So dia beza. Dia beza dari sudut nilai ibadah. Satu huruf 10 pahala dapat kalau Quran. Dia kata, untuk hadis kursi apa beza dia? Untuk hadis kursi tidak diperintahkan membacanya di dalam solat. Jangan tuan-tuan buat lawak pula. Solat pula malam ni kita nak buat, lepas baca Fatihah baca hadis qudusi, qala Allahu Ta'ala, kena pula teranum imam kita pula. Imam suara mantap, dengar macam ayat Quran ni bunyi, rupanya baca hadis qudusi. Tak boleh kita dia kata tidak diperintahkan membacanya di dalam salat. Allah memberikan pahala membaca hadis qudusi secara am sahaja. Jadi membaca hadis qudusi tidak memperoleh pahala seperti membaca Al-Quran, bahawa pada setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan, seperti mana yang disebutkan dalam hadis yang di atas ni tadi. Diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Ibnu Mas'ud, dia mengatakan hadis itu hasan lagi sahih. Kedudukan hadis itu. Jadi ada berapa poin beza di antara Quran dengan hadis qudusi? Ada 5 poin. Boleh kita nampaklah, hanya Quran, hadis qudusi, sudut lafaznya, dia sudut ibadatnya, dia sudut poin-poin yang ada tersebut. Okey, saya rasa cukup setakat itu, kita berhenti kat sini. InsyaAllah kuliah kita akan datang, kita akan tengok pula perbezaan hadis qudusi dengan hadis nabawi. Tengok spek-spek dia. Ini satu 11. So malam ni kita cover tajuk apa dia? Kita buat simpulkan malam ni. Malam ni kita cover tentang perbezaan antara Quran, hadis kursi dan hadis nabawi. Kita memahami apa yang dikatakan hadis nabawi itu, sudut bahasa. Kemudian dari sudut umum, ta'rif secara umum. Kemudian ta'rif dari sudut ilmu hadis dia bagaimana. Hadis tu dia berikan kita kefahaman secara umum, 3 benda kat situ. Kemudian dia berikan kita kefahaman tentang hadis qudsi. Ta'rif hadis qudsi itu bahasa, istilah, kemudian dibawakan kepada kita contoh-contoh perbezaan di antara Al-Quran dan juga hadis
hadis kursi. Jadi alhamdulillah tuan-tuan mulia, bolehlah sikit kita memahami Al-Quran, memahaminya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah memberi keberkatan kepada kita semua insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.